sebagai bakal-bakal si mati. Kita ni semua calon-calon si mati kan. Calon si mati pun ya, calon ahli waris pun ya. Tak tahu yang mana dulu. Kan? Menjadi calon si mati dulu ke ataupun ahli waris dulu. Jadi kalau kita sebagai bakal si mati ini, apa persiapan kita? Ya, kita tahu bahawa pembahagian harta kita tak boleh usik faraid. Ya, kita tak boleh, itu adalah hukum Allah. Kan? Faridatan minallah, itu daripada Allah. Ketentuan daripada Allah. Jadi siapalah kita untuk menidakkan dan mengubah apa sepatutnya waris kita dapat kecuali dengan melalui kaedah takharuj tadilah. Ya, dan kita boleh mengurangkan implikasi faraid itu dengan mengurangkan nilai harta kita yang menjadi subjek faraid. Mungkin sepatutnya mati tinggalkan 1 juta, jadi kita pun hibahkan siap-siap, kan? Hibahkan siap-siap, tinggallah 10,000 ataupun 1,000, tu tak ada apa untuk kita. Ya, boleh kan geram dia kata mati dalam iman, dah tak ada apa kan. Tapi ada risikonya pula. Risikonya pula nanti kan dah bagi harta semua ke orang, risiko dia sangat tinggi ya. Benda tu harta kita bagi ke orang. Contohlah walaupun anak kita sendiri. Kita ada 1 rumah ni je. Tapi sebab terlalu takut dengan faraid ni, okeylah. Tak bagi juga ke anak kita ni. Anak perempuan seorang, bagi jugalah. Dah lah ada sebuah rumah saja. Anak perempuan ni pula lepas tu kahwin, ada suami apa semua. Tiba-tiba memerlukan duit. Dia pun jual. Apa kita nak kata? Jadi siapa suruh bagi? Itu je lah cerita dia mula-mula sekali. Jadi dalam kita nak buat hibah pun, kita kena fikir. Kita ni sebagai calon si mati ni, orang kata kita kena selfish. Dah kata harta kita kan? Dah harta kita, kita mesti buat sesuatu supaya harta itu memberi manfaat kepada kita. Bukan nak fikir macam manalah aku mati nanti, waris-waris ni macam mana. Jangan fikir dia orang, fikir kita dulu. Kita fikir kita dulu. Jadi kita buat ni apa yang boleh memberi manfaat kepada kita. Bila kita mati nanti amal jariah kita tinggalkan. Apa dia? Bila kita mati nanti janganlah kita buat sesuatu, katalah kita buat sesuatu perancangan yang melanggar hukum syarak, yang menafikan hak waris-waris lain ya. Semata-mata nak melindungi hak seorang waris, kita buat sesuatu yang menafikan hak waris-waris lain yang dijamin di dalam Quran. Agak-agak apa jadi kat kita kat bawah sana? Yang dapat harta tu sedap lah kan? Kita kat bawah ni apa? Jadi dalam kita membuat perancangan harta itu sendiri, kita juga perlu fikir untuk memudahkan urusan sahaja. Bukan lebih kepada nak membahagikan harta itu mengikut kehendak kita. Itu salah sebenarnya. Ya, memang dalam An-Nisa 11 dia sebut, Allah telah berfirman, anak-anak kamu, ibu bapa kamu tidak tahu siapa yang lebih dekat manfaatnya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi faraid itu memang undang-undangnya sangat cantik. Bahagiannya kita pun tak tahu kenapa ada 1/3, 1/4, tak ada 1/5, 1/7 pula tak ada. Ada 1/6, 1/8 dan 2/3. Jadi tak tahu uniknya. Tapi itulah undang-undang hukum faraidnya. Jadi kita perlu berusaha untuk bukan mengubah faraid itu. Maknanya instead of orang ni dapat, orang ni je dapat. Kita tak nak buat yang itu. Boleh mungkin kita nak mudahkan urusan pusaka. Jadi sekarang ni dengan ketiadaan maklumat, bagaimana kita nak mudahkan urusan ini? Buat masa sekarang, disebabkan kita tiada lagi data si mati, saya ingin mencadangkan supaya kita buat wasiat. Wasiat, bila kita buat wasiat, kita perlu ingat, dia bukan macam wasiat yang dalam drama tu. Itu silap ya. Wasiat ini dia boleh dibuat untuk kita senaraikan harta-harta kita. Senaraikan hutang-hutang liability kita. Lepas tu lampirkan sekali geran tanahnya, kopi geran tanahnya, kopi bank accountnya, supaya waris-waris ni tahu apakah senarai harta-harta kita, dan sudah ada dokumen-dokumen yang berkenaan. Jadi bukan sekadar buat wasiat itu nak bagi harta saja. Dan kita ada had wasiat. Dan wasiat ahli waris tak boleh berwasiat pada ahli waris dan juga tidak boleh lebih daripada 1/3 kecuali mendapat persetujuan daripada waris lain. So itulah yang saya nak highlightkan, disebabkan walaupun kita ketiadaan data maklumat ni, pusat data maklumat, kita boleh membuat wasiat. Okey, itulah yang saya nak tekankan di sini. Okey. Alright. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Akmal. Ialah dalam keadaan kita menanti-nanti akan kewujudan
bank data harta ini sepatutnya kita telah mula untuk merancang Betul. pembahagian harta pusaka kita sebagaimana ayat yang saya petik di awal tadi dalam surah Yusuf tadi. Sepatutnya kita telah merancang pengurusan harta pusaka kita supaya kita tidak akan pusaka itu tidak akan menjadi puaka ya di penghujungnya.